Baik. Seterusnya, yang kedua al-hadd wal mawdu'. Yang kedua adalah al-mawdu'. Kedua adalah al-mawdu'. Yang kedua daripada 10 mawdu'. Apa itu mawdu'? Mawdu' ni subjek kajian. Subjek kajian. Ilmu akidah kaji tentang apa? Tadi kita sudah tahu ilmu akidah itu apa. Yang kedua, orang akan tanya, oh macam tu ilmu akidah. Apakah subjek kajian ilmu akidah? Apakah perkara yang dikaji dalam ilmu akidah? Contohnya kita belajar matematik. Apakah perkara yang dikaji dalam matematik? Dah belajar hampir 10 tahun matematik daripada sekolah rendah. Bahkan daripada sebelum sekolah rendah lagi kan, mak ayah kita ajar mengira, menambah, menolak. Apakah perkara yang dikaji dalam ilmu matematik? Begitu juga dalam akidah. Dalam tauhid, apakah perkara yang dikaji dalam ilmu akidah? Jadi al-mawdu' ni subjek kajian ilmu akidah ni apa? Subjek kajian ilmu akidah ni ada beberapa. Yang pertama disebut zatullah. Kita kaji tentang zat Allah. Tetapi bukan sebarang kajian. Kita tak kaji zat Allah secara sembrono, kerana kita bukan boleh nampak zat Allah. Kita kaji aspek-aspek tertentu daripada zat Allah. Kita kaji aspek-aspek tertentu daripada zat Allah. Sama sahaja macam ilmu Nahu kan, Nahu tata bahasa Arab. Apa subjek kajian Nahu? Subjek kajian Nahu ialah al-kalam, perkataan atau ungkapan, atau kalam. Kalam ni pertuturan, kalimah kan, kalimah Arabiyah, kalimah Arab. Tetapi bukan kaji tentang cara menulis kalimah Arab. Nahu tidak kaji tentang aspek cara penulisan kalimah Arab. Nahu kaji tentang bagaimana i'rab kalimah Arab. Bagaimana kalimah-kalimah Arab itu di-i'rab atau dibina. Kan mu'rab dan mabni kan. Apakah kalimah ini mu'rab atau mabni? Begitu juga dalam akidah, bukan kaji zat Allah secara sembrono, secara begitu sahaja, tidak. Tetapi dari aspek tertentu. Aspek apakah yang dikaji dalam ilmu akidah tentang zat Allah ini? Aspeknya min haisu, dari aspek, min haisu, dari aspek ma yajibu wa ma yastahilu. Pelajar tulis setiap kali saya tulis di sini, pelajar mesti tulis wa ma yajuzu. Tulis dan berfikirlah. Saya tak mau tulis sahaja, mesti fikir. Ini tiga aspek. Yang pertama ma yajibu, yang kedua ma yastahilu, yang ketiga ma yajuz. Kita kaji zat Allah dari aspek perkara wajib. Apakah perkara yang mesti ada pada zat Allah? Wajib ni maksudnya mesti ada. Mesti ada. Apakah perkara yang mesti ada pada zat Allah? Kita bukan kaji zat Allah secara sembrono, tidak. Kita kaji tentang perkara yang mesti ada pada zat Allah. Wa ma yastahilu, perkara yang mustahil. Mustahil ni apa? Mustahil ni ialah mesti tiada. Mesti tiada pada zat Allah. Contohnya Allah tiada anak. Allah tidak ada syarik, tidak ada sekutu. Mesti tiada. Mustahil ni mesti tak ada. Wa ma yajuz ialah boleh ada atau boleh berlaku. Boleh ada, boleh ada dan tiada. Boleh terjadi atau boleh tak terjadi. Ma yajuz ni boleh terjadi atau tidak terjadi. Ini subjek kajian akidah yang pertama. Yang kedua, zatur rusul. Zatur rusul. Kaji tentang zat para rasul. Zatur rusul. Rusul ni jamak rasul. Kita bukan kaji secara sembrono.
Kan kita kaji min haisu dari aspek ma yajibu sama macam atas, wa ma yastahilu perkara yang mesti ada atau mesti tiada pada zat Rasul, dan wa ma yajuz perkara harus bagi Rasul. Jadi kita kata sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Nabi. Kita kaji 3 aspek tu. Pada zat Rasul kita kaji 3 aspek. Yang ketiga, apa subjek kajian akidah? Subjek kajian akidah kita yang ketiga ialah al-mumkin. 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 Al-mumkin ni apa dia? Mungkin ni perkara yang mungkin ni ialah perkara yang boleh wujud, boleh tak wujud. Contohnya macam manusia. Manusia ni boleh wujud, boleh tak wujud kan? Alam semesta, para malaikat. Itu perkara yang boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Boleh wujud, boleh tidak wujud. Itu mungkin. Alam ni contohnya. Alam ni mungkin lah. Perkara boleh wujud, boleh tak wujud. Dari aspek. Kita kaji alam ni dari aspek. Jadi mungkin ni juga kamu boleh buat sebagai alam. Alam semesta lah. Alam. Mungkin ni alam. Dari aspek. Kita ilmu akidah mengkaji tentang alam. Alam sekitar. Diri, tentang diri manusia. Tetapi dari aspek tertentu. Bukan dari aspek. Akidah tidak mengkaji tentang aspek pemeliharaan alam sekitar. Tidak. Macam mana kita nak pelihara alam sekitar kita supaya bersih. Tidak. Itu bukan lapangan kajian ilmu akidah. Itu dalam kajian contohnya ilmu apa? Ekologi ke kan? Ilmu alam sekitar. Akidah kaji aspek tertentu daripada alam sekitar. Aspek apa yang dikaji dalam akidah mengenai alam sekitar? Min haisu innahu, kaji dari sudut bahawasanya alam itu yustadallu bihi ala wujudi sani'ihi. Yustadallu bihi ala wujudi sani'ihi. Kaji tentang bagaimana yustadallu bihi ni, bagaimana alam ini kita boleh jadikannya bukti. Yustadallu bihi ni menjadikan alam sebagai bukti. Yustadallu ni ialah menjadikan alam sebagai bukti. Bukti apa? Bukti kewujudan sani'ihi. Sani'ihi ni maksudnya pencipta alam. Jadi kita kaji alam dari sudut bagaimana kita nak jadikan alam ni sebagai bukti untuk mengisbatkan kewujudan Tuhan. Kita guna alam untuk isbatkan kewujudan Tuhan. Jadi alam ni sebagai subjek kajian akidah. Dan yang seterusnya subjek kajian akidah yang terakhir ialah as-sam'iyyat. Sam'iyyat. Kita kaji tentang sam'iyyat dari sudut min haisu i'tiqaduha. Dari sudut bagaimana kita nak mempercayai sam'iyyat. Sam'iyyat ni perkara yang kita tak boleh fikir dia wujud atau tidak. Dia wujud atau tak, akal kita tak mampu buktikan. Jadi macam mana kita nak tahu dia wujud atau tidak? Cara nak tahu wujud atau tidak, kena dengar khabar. Khabar sama ada Al-Quran atau hadis. Quran atau hadis. Jadi bagaimana kita nak mempercayai akidah sam'iyyat. Itu subjek kajian akidah. Jadi ada 4 subjek kajian akidah. Zatullah, Zatul Rusul, Al-Mumkin, As-Sam'iyyat.
Seterusnya, yang ketiga as-samarah. Samarah ni faedah. Faedah belajar ilmu akidah ni apa? Apa faedah belajar? Samarah ni faedah. Apa hasil akan kita dapat kalau kita belajar? Kenapa kena tahu hasil belajar? Satu-satu disiplin ilmu mesti tahu hasil belajarnya. Kenapa kena tahu? Soalan. 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 Kenapa? Sekejap. Kenapa perlu tahu hasil atau faedah belajar sesuatu disiplin ilmu? Kenapa? Cuba kita berhenti sekejap, pause video ni, fikir sejenak. Kenapa perlu tahu hasil faedah belajar sesuatu disiplin ilmu? Kenapa? Setiap disiplin ilmu yang kamu nak belajar, ilmu keduniaan kah, keagamaan kah, mesti tahu faedah. Kenapa? Cuba pause sekejap dan berfikir. Jawapannya, apabila kamu telah selesai pause, jawapannya jawapannya supaya pertama bersemangat ketika belajar semasa belajar. Maaflah, tulisan ni agak bermasalah sikit. Supaya kita ketika kita belajar sesuatu disiplin ilmu, kita semangat. Kenapa? Kita tahu, oh ini faedah, ini kesan saya belajar ilmu ni, dan kesan yang saya nak dapatkan ini belum saya dapat. Saya belum ada kesan tu dalam jiwa kita. Dalam jiwa saya, contohnya saya belajar cara nak buat slide, saya belajar cara nak streaming online. Kan, streaming online. Sekarang ni ramai streaming online. Saya nak belajar cara nak streaming online dalam YouTube. Cara nak dapatkan wang ketika streaming online melalui YouTube. Kita buat dalam talian kan. Macam mana nak tarik ramai viewers, ramai penonton. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Jadi ada kursus mengajar kita bagaimana nak streaming online secara menarik. Kita nak belajar, kita lebih semangat nak belajar. Kenapa? Kerana kita inginkan faedah yang belum kita miliki itu. Sama juga ilmu akidah ni. Apakah kita belajar akidah selama umur kita 17 tahun hidup ni, ataupun 20 tahun, ataupun 30 tahun hidup? Apakah faedah yang kita dapat kalau kita belajar ilmu akidah? Adakah faedah tu telah kita temui? Jadi faedah belajar akidah ma'rifatu sifatillahi. Pertama, faedahnya ialah kita dapat kenal, kita dapat tahu sifat-sifat pencipta kita. Ma'rifatu sifatillah, kita dapat kenal, tahu sifat-sifat pencipta kita. Kan? Cuba saya bagi satu metafor kat sini, satu analogi. Kan? Kalau seseorang tu dia lahir-lahir ni, dia diambil oleh anak angkat, ataupun ketika dia bayi, mak dia ataupun pihak hospital tertukar satu bayi dengan bayi yang lain. Ini satu bayi A namanya Ali daripada keluarga A tertukar dengan bayi B namanya Abu daripada keluarga B. Jadi Ali sepatutnya keluarga A, tetapi dia tertukar dengan keluarga B. Maka setelah dia besar umur 20 tahun ataupun 17 tahun, dia pihak hospital baru
memaklumkan kepada keluarganya dan kepada dia sendiri bahawasanya dia merupakan bayi yang tertukar dengan satu bayi yang lain, keluarga yang lain. Maknanya keluarga asalnya tu tertukar dengan bayi. Maka dia mesti nak tahu kan, dia mesti nak tahu apakah ciri-ciri keluarga asalnya. Dia akan tanya pihak hospital, oh keluarga asal saya ni berasal dari negeri mana. Jadi bila tahu negeri senang kan, dia tahu, oh asalnya daripada Pahang. Oh okey, jadi kita ke Pahang lah, nak cari di Pahang. Oh Pahang di Pahang di apa? Daerah apa? Oh di Kuantan contohnya. Oh di Kuantan. Dia nak tahu sifat-sifat keluarga asalnya. Mak ayah saya kerja apa dulu? Mak ayah saya orang Melayu kah, Cina kah, India kah? Saya ada berapa adik-beradik? Mak saya ni apakah ciri-cirinya? Wanitanya macam mana? Rambut kerinting ke, rambut panjang ke, pendek ke? Ayah saya ni botak ke? Kerjanya apa? Bentuk badannya bagaimana? Bertubuh gempal ke atau kurus ke? Pendek atau panjang? Jadi kenapa dia nak tahu sifat-sifat keluarga asalnya? Kerana dia rindukan keluarga asal. Dia ingin tahu keluarga asalnya tu. Jadi analoginya seperti kita sebagai hamba, setiap hari kita menyembah Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan, memuji Tuhan. Tidakkah kita merasakan bahawa aku patut tahu sifat-sifat Tuhan yang aku puji ni, yang akan aku hadapnya, aku akan menghadapi, aku akan bertemu dengan Tuhan setelah aku mati nanti. Setiap hari aku memuji Tuhan, aku beribadah kepada Tuhan. Apakah sifat-sifat Tuhan? Ini faedahnya, nak memperkenalkan kita sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul wa rusulihi, dan nak tahu sifat-sifat Rasul, utusan Tuhan. Sifat-sifat utusan Tuhan. Kenapa kena tahu sifat Rasul? Kenapa kena tahu sifat Rasul? Rasul dah mati kan, kenapa mesti tahu sifat-sifat Rasul? Jadi nak tahu sifat Rasul ni antara fungsi kenapa kita kena tahu sifat Rasul, ialah untuk kita membezakan mana Rasul yang betul, mana Rasul yang palsu, mana Rasul yang sebenar, mana Rasul yang palsu. Kan sebelum ni heboh tentang ayah pin. Kan ayah pin, ada Rasul Kahar, Rasul Melayu. Kalau di Indonesia tu berapa ramai orang mendakwa Rasul. Dulu setelah Nabi wafat, ada Musailamah Al-Kadzab mendakwa Rasul. Jadi ayah pin tu sendiri kan, di konteks kita di Malaysia ni, berapa ramai yang ikut dia? Ramai. Bukan sekadar orang kampung, profesional pun ikut. Bahkan lulusan Al-Azhar pun ikut. Ada seorang wanita tu lulusan Al-Azhar pun ikut. Jadi kenapa? Jadi sebab tu kita perlu tahu sifat-sifat Rasul, supaya kita boleh beza ni Rasul sebenar atau Rasul palsu. Boleh? Itu yang pertama. Kenal sifat Allah dan Rasul. Yang kedua ialah Al-Fawzu. Al-Fawzu ni apa? Kita mendapat kejayaan Bis-sa'adatin Al-Abadiyah. Sa'adah Al-Abadiyah. Al-Fawzu bis-sa'adatil abadiyah ni ialah supaya kita mendapat kejayaan dan kebahagiaan yang berkekalan. Supaya kita mendapat kejayaan dan kebahagiaan yang berkekalan. Seperti saya teringat kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad, kesederhanaan dalam beriktikad. Apa kata beliau? Perkara yang paling penting sekali untuk setiap makhluk usaha untuk dapatkan ialah untuk mendapatkan kebahagiaan yang berkekalan dan untuk menjauhkan diri daripada penderitaan yang berkekalan. Dua benda tu, kebahagiaan yang berkekalan dan jauhkan diri daripada penderitaan yang berkekalan. Kenapa kena usaha untuk dapatkan dua benda ni? Kerana manusia ini Allah telah tetapkan ada dua kumpulan. Sama ada kumpulan disebut as-sa'adah, kumpulan yang bahagia. Bahagia ni maksudnya masuk ke syurga, dapat redha Allah.
ataupun kumpulan yang mendapat asyaqawah, penderitaan, kecelakaan, yang diazab oleh Allah dan yang dimurkai oleh Allah. Ini samarah. Dan mendapatkan kebahagiaan inilah merupakan cita-cita seluruh manusia kan. Kamu nak apa? Saya nak duit banyak. Tapi kalau duit banyak, jiwa tak tenang, tak ada kesihatan, duit banyak pun tidak datangkan faedah. Kalau dia hidupnya biasa-biasa atau miskin pun tetapi jiwanya tenang dengan Allah, itu sudah mendapatkan sangat dah kebahagiaan di dunia. Apatah lagi yang kita inginkan ialah kebahagiaan yang berkekalan di akhirat. Wallahu a'lam.